Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat Ramadan bab kedua Lailatul Qadar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, iaitu mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Ulangan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, iaitu mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Ulangan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berdiri beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, iaitu mengharapkan ganjaran, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan. Masuk berdiri beribadat ialah mendirikan solat. Termasuk dalam pengertian itu juga ialah sibuk dengan lain-lain ibadat seperti membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Masuk daripada mengharapkan ganjaran ialah tidak berdiri kerana menunjuk dan lain-lain niat yang buruk, melainkan dengan penuh ikhlas berdiri semata-mata untuk mendapat keadaan Allah SWT dan juga dengan niat mendapatkan ganjaran. Imam Qatibi rahmatullahi berkata bahawa maksudnya ialah seorang itu berdiri beribadat dengan hati yang gembira kerana meyakini ganjaran yang akan didapati, bukannya dengan merasakan ibadat itu sebagai beban lantas berdiri dengan perasaan malas. Sememangnya satu perkara yang nyata bahawa setakat mana kuat keyakinan dan kepercayaan terhadap ganjaran pahala, sebanyak itulah mudah menanggung segala kesusahan dalam beribadat. Inilah juga sebabnya sejauh mana seorang itu maju dalam menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala, sebanyak itulah dia lebih bersungguh-sungguh dalam beribadat. Perlu juga diketahui bahawa yang dimasukkan dengan dosa dalam hadis di atas dan hadis-hadis seumpamanya ialah dosa-dosa kecil. Ini adalah kerana dalam Al-Quran dosa besar disebutkan maka bersamanya disebutkan juga kecuali mereka yang bertaubat. Berdasarkan perkara ini, ulama telah bersepakat ijma' bahawa dosa besar tidak akan diampunkan tanpa taubat. Jadi, apabila sahaja dosa disebutkan dalam hadis, maka para ulama mengertikan dosa itu sebagai dosa kecil. Ayah saya, Hazrat Maulana Yahya Rahmatullahi berkata bahawa ada dua sebab perkataan dosa kecil tidak disebutkan dalam hadis-hadis. Pertama, seorang Islam tidak sepatutnya menanggung dosa besar kerana keadaan orang Islam yang sebenarnya ialah apabila terlaku dosa besar maka dia tidak akan tenang sehingga dia bertaubat daripada dosa tersebut. Kedua, apabila datang pulang sedemikian, contohnya Lailatul Qadar, sedangkan seorang itu melakukan ibadat pada malam itu dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran, maka dengan sendirinya dia akan menyesal ke atas amalan buruknya, dan sememangnya itulah yang terjadi. Oleh itu, dengan sendirinya taubat telah terlaksana, kerana hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal ke atas dosa yang telah berlaku dan berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi pada masa akan datang. Oleh kerana itu, apabila datang Lailatul Qadar atau mana-mana masa yang mustajab yang lain, sangat penting bagi seorang yang telah melakukan dosa besar melafazkan taubat dengan sepenuh jiwa raga dan keteguhan hati supaya rahmat Allah SWT yang sempurna tertumpu kepadanya agar segala dosa, sama ada yang kecil atau besar, diampuni. Sekiranya kamu ingat, sertakanlah hamba yang berdosa ini dalam doamu yang tulus itu. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat diamalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.